Dan sebelum ini, pasaran saham di China meneruskan aliran menurun biarpun dengan pemotongan kadar faedah oleh Beijing. Dalam masa yang sama, dagangan di Amerika mencatatkan prestasi positif selepas jangkaan The Fed akan menangguhkan peningkatan kadar faedah. Ini dan kadar pertumbuhan ekonomi China yang lemah adalah antara faktor yang mempengaruhi dagangan bergerak ke hadapan. Dan untuk melihat kepada faktor ini dagangan di Bursa Malaysia dan juga Asia, kita bersama pengarah Jupiter Research Sdn Bhd Nazari Rosli. Nazari, selamat datang ke studio. Pertama sekali kita membincangkan tentang sentimen yang ada dalam pasaran ketika ini. Dilihat ketika hari ini dagangan positif, namun adakah momentum ini dapat diteruskan sehingga akhir minggu ini pun akhir bulan ini? Okay. Daripada apa yang kita lihat, telah berlaku kejatuhan yang kuat di pasaran semenjak 2 minggu lepas. Sentimen pelabur sangat-sangat negatif. Jadi kenaikan yang berlaku sehari dua ni kepada kami dia lebih bersifat yang kita panggil technical rebound, pantulan teknikal. Jadi apabila kita mendefinisikan pasaran dalam keadaan technical rebound, kita menjangkakan kemungkinan akan berlaku kejatuhan semula. Tapi apa yang kami lihat keadaan begini adalah situasi yang sangat sihat dan normal di pasaran, iaitu apabila pasaran telah mengalami kejatuhan yang kuat, ia akan naik semula tetapi dia akan menguji semula paras kejatuhan yang sebelum ni. Dan jadi jika pasaran menguji untuk kali kedua selepas ini, ia mungkin berlaku pada bila masa sahaja minggu ini atau minggu depan. Jadi kita akan melihat apakah kejatuhan yang selepas ini jika berlaku, adakah ia dapat adakah ia akan jatuh lebih rendah daripada kejatuhan yang awal minggu ini ataupun tidak. Jika tidak, maknanya kita dah boleh membuat satu andaian baru bahawa telah terdapat paras sokongan pada sekitar yang kejatuhan sebelum ini. Okey. Dan seterusnya, apakah yang mungkin akan mengakibatkan kejatuhan seterusnya? Tentunya pelabur bergantung pada sentimen. Apakah data-data yang ditunggu dan juga apakah mungkin akan mengakibatkan correction dengan izinnya sekali lagi akan bergerak ke hadapan? Apa yang saya lihat, pasaran, maknanya pelabur-pelabur di seluruh dunia masih lagi sangat menumpukan beberapa faktor yang besar, iaitu seperti yang you sebut tadi, kadar interest di Amerika. Mereka sekarang ni sedang mengkaji sama ada ingin menaikkan di bulan September atau mungkin Oktober. Jadi ini masih menjadi satu kedudukan yang tidak menentu di pasaran. Yang keduanya, apabila China devalue dia punya duit, mata wang dan juga cuba merendahkan kadar faedah. Ini adalah langkah-langkah yang baik sebenarnya untuk negara China untuk stimuli kembali ekonomi mereka yang dijangka akan mula menguncup sikit sebanyak. Jadi apabila dan juga di Malaysia pula yang saya lihat benda ini berkait kan. Di Malaysia tekanan kita di pasaran saham sebenarnya lebih tertumpu oleh kerana harga minyak yang masih di paras terendah sekarang ni, dan itu akan reflect kepada pendapatan negara. Jadi kesemua elemen-elemen ni memainkan peranan di dalam pasaran dan akan membuatkan pelabur-pelabur sentiasa melihat perkembangan terkini apa yang seterusnya akan berlaku. Okey, dan mari kita lihat pasaran, terutamanya keadaan ekonomi di China. China hari itu mengumumkan bahawa ia menurunkan kadar faedah untuk meningkatkan kecairan dalam pasaran dan menyokong pembelian di bursa China selepas kejatuhan indeks Shanghai yang begitu teruk sekali. Apakah langkah-langkah, tentunya penganalisis boleh membaca langkah-langkah seterusnya untuk ekonomi China, sama ada ia akan menyuntik dana ke dalam bursa saham ataupun apakah yang dijangka akan dilakukan oleh China untuk memastikan ekspornya terus positif dan juga pertumbuhannya kita tak dapat lari daripada 7% tapi mungkin sedikit bagus. Okey, apa yang kita lihat apabila China beberapa hari lepas mula menurunkan kadar faedah mereka basis point yang paling kecil lah, 0.25. Dia menguji pasaran. Dan pada mulanya pasaran tidak memberi reaksi yang positif pada ketika itu. Tetapi sehari dua lepas kita lihat pasaran dah mula memberi satu tindakan positif ke atas rangsangan jangka pendek China ni lah.
Okey, yang saya lihat jika berlakunya lagi sekali yang kita panggil koreksi tadi, jika berlakunya kejatuhan semula, kejatuhan ini yang akan dilihat oleh semua pihak termasuk negara China. Kalau kejatuhan ini akan jatuh lebih rendah daripada yang minggu lepas, sebagai contoh, mungkin mereka akan menyuntik ataupun membuat menurunkan lagi kadar faedah another basis point, basis point yang lagi sekali. Yang saya lihatlah mereka akan mengujilah, maknanya polisi-polisi mereka, polisi negara seperti menurunkan kadar faedah ni, mungkin mereka akan membuat lagi satu penurunan, tapi mereka akan melihat dulu kepada reaksi pasaran. Okey. Jadi China ada pelbagai alatan dan juga tools yang boleh digunakan untuk mungkin menyuntik sentimen positif dalam pasaran dan juga ekonominya. Ya, saya lihat sebenarnya ini tidak hanya tertumpu kepada negara China. Maknanya di mana-mana negara sekalipun ini adalah polisi ekonomi, polisi ekonomi mana-mana negara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam masa sama, apabila berlaku pula dia panggil kalau ekonomi terlalu panas, mereka akan menggunakan polisi-polisi lain untuk mengurangkan kedudukan pasaran yang terlalu meluap contohnya. Terlalu meluap contohnya. Okey, dan mungkin terakhir sekali pada ringkas ya. Ini bukannya satu perkara yang terasing kepada Malaysia ataupun kepada China. Ia berlaku kepada pasaran di serata Asia Tenggara contohnya. Bagaimana dengan pasaran-pasaran seperti di Indonesia dan juga di Thailand? Adakah mereka mengalami satu kejutan yang sama daripada segi pembetulan? Saya ringkas mungkin. Yang saya lihat sebenarnya pasaran dunia sekarang ini dah terlalu bergantung ataupun berkait rapat antara satu sama lain. Sama ada dan ekonomi dunia sekarang ni, setiap negara ekonomi mereka terbuka. Jadi jika berlaku apa-apa seperti yang sekarang di negeri China atau di Amerika, dia akan efek kepada semua negara-negara serantau yang kita sebut tadi. Okey, terima kasih pengarah Jupiter Research Sdn Bhd Nazari Rosli membincangkan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran dan juga apakah jangkaan untuk pasaran bergerak ke hadapan. Dan itu adalah Nazari Rosli, pengarah Jupiter Research Sdn Bhd, dan laporan itu tadi mengakhiri Bisnes Awal ni.